Okey, cikgu share sekali lagi link kehadiran untuk hari ini. Sekali lagi cikgu ingatkan supaya awak isi tarikh dengan betul ya. Isi tarikh hari ini dengan betul sebab minggu lepas ada yang isi salah tarikh. Okey, hari ini 31 Januari 2021. Okey, awak boleh masukkan email mana-mana email sebab email yang awak daftarkan masa awak isi link tu digunakan untuk menghantar respon awak. So awak nak pastikan sama ada awak dah isi ke tidak awak punya apa kehadiran. Okey, awak akan dapat respon dalam email awak. Okey, apa yang awak dah isi. Okay, hari ni siapa tadi, Najwa seorang je bagi salam pada ruangan chat. Yang lain-lain masuk tanpa beri salam pun. Cikgu kan dah bagi tahu kan etika macam mana bila awak dah masuk Google Meet ni macam mana kan, supaya Waalaikumsalam Akhirul, ya selamat tengah hari. Barulah cikgu rasa macam cikgu tak seorang-seorang. Kan, bila dah ramai-ramai chat kat sini selamat tengah hari cikgu. Ya, selamat tengah hari. Okey. Barulah seronok semangat cikgu nak buat online class sekarang ni bila tengok ramainya respon pada ruangan chat. Okey. Okey. Okay, tengah hari ni jangan mengantuk, jangan mengantuk. Kalau mengantuk, minumlah air bagi segar sikit. Oh Priya, ya betul, Priya yang pertama, betul. Tadi dia respon pada cikgu, terima kasih Priya. Okey, baiklah, jam cikgu dah menunjukkan 12.10. Sekali lagi cikgu share link kehadiran. Awak boleh share sekarang ya, tak ada masalah, awak boleh share sekarang, boleh isi sekarang. Isi sekarang link kehadiran. Pastikan awak buat tarikh yang betul hari ni. Jangan silap macam minggu lepas awak dah ada yang isi bulan 12 lah, ada yang isi bulan 2 lah. Okey, pastikan awak pilih tarikh yang betul, 31 Januari 2021. Kemudian awak boleh masukkan email mana-mana email. Okey, tujuan email tu adalah untuk nanti dia akan masuk dalam email awak sama ada awak dah respon belum pada ruang link kehadiran tu. Okey, nak pastikan awak dah isi betul ke tak, dia akan hantar pada email yang awak dah tulis pada dalam Google Form tersebut. Okey, jadi kita mulakan. Okey, hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat tengah hari kepada semua pelajar 3A4, 3A5. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas kita yang kedua secara online. Okey, baik. Okey, masih ada yang masuk, tengah masuk. Okey, sekali lagi cikgu nak ingatkanlah supaya mudah untuk awak masuk dalam Google Meet ni. Okey, awak tak perlu nak tunggu cikgu accept. Caranya awak login guna ID MOE. Bila awak login guna ID MOE, awak boleh terus masuk saja. Bila awak tekan link Google Meet, awak akan terus masuk. Kalau awak guna selain daripada ID MOE, awak perlu minta permission untuk masuk, ask to join tu kan. Jadi ask to join tu lambat sikit, cikgu nak kena accept. Okey. Okey. Baiklah. Okey, sekarang dah 38. Tahniah cikgu ucapkan semua yang hadir. Cikgu memang suka kelas form 3 ni, cikgu suka sebab apa? Kehadiran sangat bagus. Bila ni awak hadir tepat pada masanya. Okey, tahniah cikgu ucapkan pada awak semua. Alright. Okey, hari tu awak dah hantar awak punya latihan dalam Google Classroom. Okey, tahniah, terima kasih yang dah hantar. Yang belum hantar, yang ada masalah dengan awak punya ID dan password tu, awak selesaikan secepat mungkin lah. Sebab yang ni dah masuk minggu kedua, jadi nanti akan datang akan banyak lagi latihan yang awak kena buat dan awak perlu hantar pada Google Classroom. Okey, kalau masalah password memang awak kena rujuk kepada Cikgu Zamzuri. Kalau setakat tak ingat awak punya ID, awak sama ada awak boleh rujuk pada guru kelas awak yang tahun lepas. Sebab guru kelas tahun lepas sepatutnya dia ada simpan awak punya ID dan juga password yang asal. Password yang asal. Kalau awak dah tukar password, maksudnya awak tak ingat, awak kena dapatkan semula lah password.
Okay. Baiklah, sebelum cikgu teruskan untuk hari ini, hari ini kita akan belajar law of indices. Okay, sebelum cikgu tunjuk law of indices ni, cikgu nak respon dekat latihan awak yang lepas. Okay, latihan kelas, latihan yang minggu lepas tu, ada soalan yang adalah setengah orang tu yang tak dapat buat. Okay, soalan ni. Okay. Cikgu refer pada soalan Mind Test 1.1a ya. Okay. Sekarang ni dia minta awak complete the table with base or index. Hari tu kita dah belajar yang mana satu base, yang mana satu index, kita dah belajar. Okay. So yang ni contoh dia bagi untuk 5 power of 3. Base dia base 5. Index dia 3. Okay. Kemudian kalau yang 7, cari yang mana 7 yang ni lah. Okay, so base dia berapa? Base dia negative 4. Okay, sebab ada yang jawab salah kat sini. Cikgu tunjukkan lah. Okay, dan last sekali yang hak soalan yang base 8. Okay, ada yang tak tahu dia tulis dash, ada yang letak 1, ada yang letak 0, macam-macam jawapan. Okay, okay. Kalau sini 8, kita dah belajar dah sebenarnya masa form 1, okay. Untuk power ni, kalau tak ada apa-apa tu maksudnya 8 power of 1. Okay, 8 power of 1. Okay, kalau awak letak 0, ada yang letak 0 8 power of 0 bukan, jawapan dia bukan 8. Kalau tak percaya awak cuba tekan kalkulator sekarang. Okay, ya betul Kavinish, ya. Okay, jawapan kat situ index dia 1. Kalau awak letak 0, 8 power of 0 is actually equals to 1. Apa-apa saja number, power of 0 is equals to 1. Contoh kalau saya bagi 100 power of 0. Okay, 100 power of 0 is equals to 1. Any number power of 0 is equals to 1. So awak tak boleh tulis kat sini index dia index 1, 0. Untuk yang 8 ni, base 8 ni. Okay, base 8 index dia adalah 1. Okay, itu sahaja untuk yang feedback cikgu untuk latihan yang lepas. Okay, yang lain-lain tu tak ada masalah, semua awak boleh buat dengan baik. Okay, so hari ni kita akan tengok law of indices. Okay, cikgu dah senaraikan pada notes ni, ruangan notes. Okay, ada 5 law of indices. Tapi untuk tengah hari ni cikgu cuma akan cover pada Okay, untuk tengah hari ni cikgu cuma akan cover number 1, number 2, number 3 sahaja. Okay, 3 laws dulu kita akan tengok. Okay, 3 law ni dulu yang kita akan tengok. Okay, iaitu multiplication, division dan satu lagi bracket. Alright. Okay, kita tengok example dalam textbook. Okay, what is the relationship between multiplication of numbers in index? In index form with the same base. Okay, sekarang ni kita akan tengok pada same base dulu. And repeated multiplication. Alright. Awak tengok pada example, macam mana dia tunjuk 2 power of 3 ni. 2 power of 3 times 2 power of 4. Awak tengok base dia base yang sama. Kan? Base dia base 2. Okay, base 2. Kemudian kalau awak tulis dalam bentuk repeated multiplication, okay, akan jadi macam mana? Yang ni untuk 2 power of 3. Okay, yang this one untuk 2 power of 4. Awak combine balik semua, awak dapat 2 times 2 times 2 times 2. Itu menunjukkan 2 power of 7. So awak tengok pada value kat situ. Okay, macam mana boleh dapat 7 tu? 2 power of 3 plus 1. Plus 1, plus 4. Okay, base yang sama, kalau involve multiplication, awak nak dapatkan value dia, nak dapatkan dia punya jawapan, nak dapatkan answer dia dalam bentuk index form, awak tambah sahaja dia punya index. So, untuk multiplication kena tambah. So, kat sini A power of M times A power of N is equals to A power of M plus N. Okay. Tapi dengan syarat base kena sama. Base tak sama awak tak boleh tambah
Okay. Baik, awak boleh juga tengok pada example B yang dia bagi kat sini. Dalam textbook awak, 3 power of 2 times 3 power of 3, dia akan jadi equals to 3 power of 2 plus 3. So answer is 3 power of 5. Okay. Contoh yang seterusnya. Yang ini. 5 power of 4. Sebab kat sini involve multiplication, so index awak tambah. Akan dapat answer 5 power of 6. Okay. So untuk law yang pertama yang involve multiplication, okay, untuk base yang sama, okay, apa yang awak boleh buat is awak tambah dia punya value index. Okay. Alright, boleh tengok example. Okay, macam mana nak solve yang involve multiplication ni. Okay, awak tengok pada example A. 7 power of 2 times 7 power of 3. Tambah saja 2 plus 3. Answer is 7 power of 5. Okay, sama saja. Awak tengok base yang sama. Base dia adalah yang, okay, untuk B untuk B 0.2. Base 0.2. Okay, so 0.2, awak tengok 0.2 in bracket, letak dalam bracket, kemudian index dia 2 plus 4 plus 5. Akan dapat answer 0.2 power of 11. Okay. Okay. Soalan Priya nanti cikgu jawab Okay. And then C, 2k power of 2. Sekarang ni ada kat sini actually ada dua base. Tapi cikgu nak tunjuk kat sini ni, cikgu nak bacakan dia sebagai 2 times k. K to power of 2. Okay. 2 to k power of 2. Okay. Kemudian yang ni times, okay, times 4 times k power of 3. Sekarang ada dua base kat sini. So awak pisahkan. Okay, awak pisahkan yang number dengan number, yang variable dengan variable. Okay, contoh yang ditunjukkan dalam C ni. Okay. Yang ni 2 darabkan dengan 4. Yang number darab dengan number. Okay, kemudian keluarkan dalam satu lagi bracket, awak solve untuk variable ataupun base k. Okay, base k kat sini ada k power of 2 times k power of 3. Number darab number tu macam biasa sahajalah. Kan, operation of the coefficient tu darab macam biasa saja. 2 times 4 dapat 8 and then k power of 5 answer dia. Okay, macam tu juga untuk D, awak asingkan dia punya koefisien ni, awak asingkan, darabkan secara berasingan. Darabkan secara berasingan yang ni. Kemudian awak kumpulkan yang dia punya variable tu untuk base M, awak darab dan awak tambahkan dia punya index. Okay, alright. Okay, next kita tengok how do you simplify a number or algebraic term in index form with different base. Tadi kita dah tengok same base. Sekarang kita nak tengok yang different base. Okay, base yang berbeza. Okay, untuk base yang berbeza macam mana? Tengok pada example 7. Okay, tengok pada example 7. Okay, simplify each of the following. Bila dia kata simplify tu, awak kena tulis dalam bentuk yang terringkas, yang termudah. Okay. Maksudnya kat sini ada m power of 3 times n power of 2 times m power of 4 times n power of 2 power of 5. So, cara nak selesaikan dia yang base yang sama. Okay. Sebenarnya peringkat awal ni awak kumpulkan. Macam kat sini dia dalam dalam solution ni, awak kumpulkan base yang sama duduk sebelah yang sama. Okay, m power of 3 times m power of 4. Kemudian sambung balik dengan times
n power of 2 times n power of 5. Kita kumpulkan supaya mudah untuk awak nak tengok awak nak tambah berapa dia punya indeks tu. Okay, so kat sini n power of 3 plus 4, okay, times n power of 2 plus 5, okay, dapat dalam bentuk ni. Okay, dapat dalam bentuk n power of 7 times n power of 7. Ini belum jawapan akhir lagi, not the final answer. Because awak dah belajar masa algebraic, dalam final answer untuk algebraic expression, awak tak boleh ada simbol untuk darab dan bahagi. Ingat balik apa yang awak dah belajar dalam algebraic expression. So that's why our final answer should be n power of 7, n power of 7. Buang dia punya simbol multiplication tu. Okay. Alright. Next untuk B, awak boleh tengok example B. Kat sini ada base 0.3, 0.2. Okay, 0.3, 0.2, 0.3. So, kumpulkan di bahagian yang sama untuk base yang sama. Okay. Kemudian yang ni involve multiplication. Therefore, awak add dia punya index. Okay. Tapi untuk tadi cikgu cerita untuk algebraic yang A tadi, final answer dia tak boleh ada tanda darab tu. Okay, sebab yang ni involve algebraic. Tapi kalau yang untuk question B ni, so example B ni, yang ni tak ada variables tu kan. Tak ada unknowns tu. So yang ni je, setakat sini je yang awak boleh simplify. Okay, setakat situ sahaja boleh simplify. Okay, tak boleh dah nak buat, jangan buang simbol darab tu. Kalau ini involve number. Okay, involve number tu jangan buang. Melainkan dia minta value, carilah, tekan calculator cari value. Okay, tapi sekarang ni just dia minta simplify. Simplify setakat sini sahaja yang boleh simplify. Untuk example B. Okay. Alright. Okay, example C. Kat sini ada variable P, M. And then ada 3 variable. Okay, ada 3 variable. Ada P, M, N. Okay, so answer dia, nanti akan jadi macam ni. Okay, apa pun awak groupkan dulu, awak susunkan dulu ikut variable ataupun indeks base yang sama, duduk satu bahagian yang sama supaya mudah awak nak tengok, nak tambah dia punya indeks. Okay. Alright. Kemudian untuk D example ni dia ada fraction. Okay. Fraction ni dia punya koefisien untuk N tu lah. Darabkan. Koefisien darabkan semua koefisien dalam satu bracket. Kemudian selesaikanlah untuk indeks base yang lain. Base indeks yang lain. Okay. Cikgu tak pergi detail satu-satu sebab benda ni sebenarnya awak apply balik sahaja apa yang awak dah belajar dalam algebraic. Cuma sekarang ni dalam bentuk index form. Okay. Seterusnya, okay, kita akan tengok division pula. Okay, untuk division. Okay, what is the relationship between division of numbers in index form with the same base and repeated multiplication? Alright. Apa ni? Saya baca dulu. Okay, sebelum saya nak jawab dulu soalan Priya. Cikgu dalam exam kita buat straight away tambah index ke atau buat full format? Okay. Untuk kalau dalam exam, okay, this one yang bahagian group ni tak tunjuk pun tak apa. Tapi bahagian awak tambah dia punya indeks, itu awak perlu tunjukkan. Okay. Cikgu jawab dah soalan Priya. Okay, faham lah? Cikgu dah jawab soalan Priya. Maksudnya yang bahagian yang cikgu tandakan ni, yang itu tak perlu tunjuk pun tak ada masalah. Tapi bahagian awak tambah dia punya indeks perlu tunjuk. Okay, jelas ya? Okay, seterusnya soalan Girti ni, cikgu jadi kalau base-nya sama tak perlu darab ke? Base yang sama tak perlu darab. Okay, terima kasih soalan tu. Okay, maksud Girti ni contoh
2 power of 4 times 2 power of 2. Okay, kat sini awak jangan pula darab 2 darab 2. Okay, 2 times 2 tak, jangan. Kalau base yang sama ni, awak cuma tambahkan dia punya index. So dia akan jadi 2 power of 4 plus 2. Ya, okay, equals to 2 power of 6. Okay, jelas ya? Kalau base sama kena maintain je kan? Yes, Safa. Ya, kalau base yang sama awak jangan pergi darab pula 2 times 2 tu. Awak cuma tambahkan dia punya index. Base jangan darab. Okay? Yang kena darab tu kalau base yang berbeza. Contoh, cikgu tunjuk contoh. 2k power of 2 times 3k power of 3 katakan. Okay, 2 dengan 3 ni kena darab. Okay, so dia akan jadi 6k power of berapa? Tolong tulis pada ruangan chat. 5. 5, ya betul 5. Okay, jangan pula awak darab ni. Awak 2, jangan 2 times 3. Tapi 2 plus 3. Dia akan 6k power of 5. Answer will be this one. Okay, jelas ya? Ya, okay, bagus. Yang jawab daripada ruangan chat. Kalvinesh, Ashwinton, Hakim, Simonish, Haziq, Rohinesh. Okay, alright. Okay, so itu bahagian multiplication, law of indices yang melibatkan multiplication. Okay, so sekarang kita go yang seterusnya untuk the second law. Okay, second law ni kita nak tengok yang bila melibatkan division. Okay, alright. Kita tengok pada example dalam textbook. 4 power of 5 divide by 4 power of 2. Kalau awak tulis dalam bentuk repeated multiplication, 4 power of 5 will be 4 times 4 times 4. Awak repeat sebanyak 5 kali. Okay. Sorry. Okay. And then divide. Okay. Over. 4 power of 2 is 4 times 4. Okay, so apa yang awak buat masa awak belajar masa form 1, awak akan potong kan. Yang ni 4 ni potong dengan 4. 4 ni potong dengan 4 ni. So yang tinggal kat sini cuma 4 times 4 times 4. 4 times 4 times 4 is equals to 4 power of 3. Ini yang awak dah belajar konsep dia semasa form. So, kalau awak tengok apply balik dalam indices ni, actually kalau involve division untuk base yang sama, actually awak boleh minum air sekejap Tadi dah kelas form 4, cikgu dah banyak cakap dah sampai kering tekak. Okay. Baik, so untuk division, okay, kalau untuk base yang sama awak cuma tolak sahaja dia punya index. So dia akan jadi 4 power of 3. Okay, itu jawapan dia. Okay, kita tengok pada example B. 2 power of 6 divide by 2 power of 4, 2 power of 2 will be 2 power of 6 minus 2 equals to 2 power of 4. So conclusion yang awak boleh buat di sini untuk division, kalau contoh tengok pada notes, A power of M divide by A power of N is equals to A power of M minus N. Okay, itu conclusion dia untuk law of indices yang melibatkan division. Okay, kita tengok example 8. Okay, example 8. 5 power of 4 divide by 5 power of 2. Ini senang sahaja. So awak tolak sahaja dia punya index. Okay, 4 minus 2. Okay, untuk B pun sama. Okay, base yang sama.
Jadi awak tolak dia punya index. Okay, question C ni involve two base. Okay, two base kat sini ada base M, base N. Okay, jadi yang base M kat sini awak tengok M power of 4, yang ni M power of 2. So, yang tu M dengan dia punya base tu 4 minus 2. Untuk N power of 3 dan satu lagi N sahaja. N sahaja ni maksudnya N ni power of 1. Yes, Josh Winton. Okay, N tu ialah power of 1. That's why kat sini N power of 3 minus 1. Okay, then you solve this one akan dapat M power of 2 N power of 2. Okay, awak tulis yang simplified punya. Okay. Kemudian untuk D, yang ni dia ada coefficient 25 and 5. Macam dalam awak buat tadi multiplication, coefficient darab dengan coefficient. So this one pun coefficient bahagi dengan coefficient. You divide by coefficient. Okay. Tengok pada example untuk dia punya solution. 25 ni you divide by 5. Kemudian selesaikan untuk base yang lain. Okay. Okay, so awak boleh tengoklah example yang sama sahaja. Sebenarnya example tu sama sahaja untuk E dengan F. Okay, nanti awak tengok. Okay. So kita akan tengok yang ketiga, law yang ketiga. Okay, what is relationship to power? Raise to power and repeated multiplication. Okay, raise to power maksudnya macam mana tu? Okay, tengok pada example brainstorming 3. Okay, dia bagi kat sini in bracket 3 power of 2 power of 4. 3 power of 2 ni dalam bracket. Kemudian lepas bracket tu ada pula power of 4. Okay, yang ni bukan bermaksud, okay, dia bukan bermaksud 3 power of 2 times 3 power of 4. Yang ni bukan maksud dia yang tu. Okay. Kalau awak ingat, kalau awak fikir yang ini salah lah. Okay, actually yang ni, okay, dia macam mana tu? Cikgu padam dulu. Okay, actually yang ni kalau awak tulis semula dia akan jadi 3 power of 2 times 3 power of 2 times 3 power of 2 times 3 power of 2. Sebanyak 4 kali. Okay, so kalau tambah ni, tadi kita dah belajar yang terdarab ni kena tambah dia punya index. So dia akan jadi 3 power of, ada berapa kali power of 2 tu? Ada 4 kali. Ya, Ishantiran. Ya, good. Okay, so ini bila melibatkan yang ada bracket ni, raise to the power ni, actually ialah A M power of M times N. Okay. Contoh yang kat sini. Contoh yang kat sini 3 power of 2 dia akan darabkan dengan 4. Okay. So dia jadi 3 power of A. Senang saja. Okay. Senang sangat. Okay. Kalau yang ni untuk B akan jadi 5 power of 4 times 3 will be 5 power of 12. Okay, senang kan? Senang kan? Ya cikgu. Ya, senang. Okay. Alright. So kita tengok example 9. Yang ni last kali example. Okay, bukanlah last kot. Okay. Jadi minta determine whether the following equation true or false. Nak tahu true or false. Okay, kita tengok. Is it 4 power of 2, okay, in bracket power of 3 equals to 4 power of 3 in bracket power of 2. Okay, adakah sama? Nak tahu sama ke tak sama, awak kena guna method equality concept. Equality concept ni awak dah belajar yang on the left kena sama dengan on the right. Okay, so awak compare kiri dengan kanan tu sama ke tak sama. Okay, kalau sama maksudnya betul lah that statement. Okay, kalau macam contoh
contoh yang C ni, bila awak value yang belah kiri tak sama dengan value yang kanan. So that statement is false. Okay. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay. Latihan. Okay, ini awak punya latihan. Tak banyak mana pun. Okay. So your exercise today is my test 1.2A, 1.2B, 1.2C and 1.2D. Itu sahaja. Okay. Submit your exercise in Google Classroom macam last week lah. Okay, deadline macam cikgu bagi minggu lepas, deadline cikgu bagi 3 hari. Itu hari Rabu last untuk hantar. Okay, cikgu ucapkan tahniah siapa yang dah hantar sebab cikgu tengok majoriti daripada senarai nama tu semua kebanyakannya dah hantar. Tak sampai hari Rabu lagi dah hantar. Cikgu tak sempat nak buat assign lagi, awak dah minta cikgu assign. Okay, tahniah. Itu yang sepatutnya. Okay. Okay. Cikgu, nak buat dalam Max 1 sebelum, kan? Sekarang dah 12 ya. Yes, masih lagi dalam Max 1. Okay, masih lagi dalam Max 1. Okay. Ya, ada lagi soalan? Ya, Simonish, itu sahaja untuk hari ini. Kalau nak sambung lagi boleh, kita boleh sambung nak ke? Tak apa cikgu, Okay, tak perlulah kita sambung sebab cikgu nak pastikan awak faham konsep yang 3 ni dulu. Okay, sebab nanti untuk law yang seterusnya kita memang akan apply balik apa yang kita dah belajar dalam law yang 3 ni. Okay, ada apa lagi soalan? Ada apa-apa soalan? So maksudnya kita dah bersiaran dalam Google Meet 30 minit. Dah cukup 30 minit ni, 12.10 hingga 12.40. Kalau tak ada soalan, okay, pastikan sekali lagi cikgu share link untuk attendance hari ini. Okay. Ini link untuk attendance hari ini, awak isi, siapa yang belum isi, yang dah isi, okay, bolehlah left ataupun end this Google Meet. Okay, so itu sahaja untuk hari ini, terima kasih. Okay cikgu, bye-bye. Okay, bye. Okay, sama-sama. Windy, Tio, Kavinesh, Yasini, Adila, Khairul. Cikgu kena sebut nama ni, siapa yang cikgu sini? Dash Winton, Simonish. Okay, tak siapa lagi nak ucap terima kasih, cikgu nak sebut nama, boleh masuk dalam YouTube nanti. Okay, sama-sama semua. Jumpa lagi untuk minggu depan. Ya. Okay, ada lagi ni Syifa, Ainul, Lim Yikai, Kavinesh, siapa lagi ni? Ashifa, Nurul Syifa, sama-sama ya, Ainul sama-sama. Okay, cikgu untuk example 8 question D boleh buat macam nanti cikgu Kavinesh tanya dalam grup Okay, tanya dalam grup ataupun boleh tanya personal kat cikgu dalam Telegram cikgu tak boleh nak baca sebab chat tengah masuk sekarang ni. Okay, baik. Bye, Hasbin. Okay, lagi 7 orang ni, siapa lagi ni? Okay, Afiro, Pavintran, Priya, tak keluar lagi Priya, Putri Zulaiha, ya sini. Okay, bye, see you next week.